Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Hari ini saya nak kongsi tetapan peribadi saya, ada 3 cara yang saya gunakan ya. So, yang pertama adalah tetapan one shot ya, tanpa advance setting. Yang kedua tetapan cycle tanpa advance setting dan yang ketiga tetapan cycle dengan advance setting ya. So, one shot tanpa advance setting ni kebiasaannya saya gunakan ketika waktu lapang. Ya, ketika saya tak sibuk, jadi saya boleh tengok, check kan, dan saya boleh manual pasang semula pair yang saya nak dagangkan ataupun trade ya. So jadi contohnya uh, one shot ni kita boleh buat di masa harga tengah naik dan juga di masa harga tengah turun. So jangan confuse. Kebiasaannya boleh digunakan kepada dua-dua waktu ya. Masa harga tengah naik, pasaran tengah naik ataupun pasaran tengah turun ya. Cuma saya selalu gunakan apabila pasaran menurun ya, dan ketika saya ada masa ya untuk melihat dan untuk saya manual menambahkan semula pairs-pairs yang hendak saya dagangkan ya, pasangan-pasangan itulah ya, untuk kita dagangkan. So jadi one shot ini tidak sesuai ya untuk digunakan tetapan cycle dengan advance setting. Nanti saya jelaskanlah kenapa selepas ini nanti apabila kita sampai dekat cycle and advance setting ni. Sekira anda ingin menggunakan one shot, ini ada soalan yang ditanya pada saya. Apabila anda memasang tetapan cycle with advance setting, boleh? Jawapan dia boleh. Anda boleh. Tetapi anda perlu pause dan tukar setting anda terlebih dahulu. Offkan advance setting tu, tukar ke one shot dan kemudian klik start ya. Okey, yang ini soalan ni dituju pada saya pada mereka yang dah lama floating loss. Okey, mula-mula masuk tu mereka letak cycle dengan advance setting. So contoh mungkin dah 2 bulan, dah 3 bulan ya. So jadi dia tanya dekat saya, boleh ke dia guna one shot? Boleh. Tetapi dia kena pausekan dulu, kemudian tukar setting ya. Tukar setting ya, maksudnya dia kena offkan dulu yang advance setting ni. Yang advance setting ni yang dekat sini ni. Dia kena offkan dulu ya. Kemudian dia kena klik balik start. Dia tak hilang apa-apa. Cuma one shot ni nak tunggukan robot tu liquidation ataupun clearance daripada trade dia. Trade asal dia tetap buat profit. Okey, tak perlu takut. Trade asal dia memang dia ada profit dah. So cuma kita nak dia clearancekan lebih awal tu untuk dia tukarkan, jadi dia kena stop ya, dan kemudian dia kena klik one shot dan start semula. Sebab kalau anda pause ya, kalau anda tak tekan start, macam mana benda tu nak startkan balik? Jalan dia, anda bukan clearance ya, jangan salah anggap. Dia tidak clearance, dia hanya pause untuk tukarkan setting sahaja. Saya harap jelas ya. Alright, itu untuk one shot tanpa advance setting ya. So selalunya boleh digunakan dua-dua waktu lah, waktu pasaran naik dan juga pasaran menurun ya. So saya lebih suka menggunakan pada pasaran ketika pasaran rendah dan sekira saya ada masa. Alright, so sekarang kita pergi kepada cara yang kedua yang saya gunakan, cycle. Yang ini saya memang banyak gunakan lah ya. Memang kebiasaan saya, memang saya gunakan lah bila saya guna cycle ni, masa pasaran rendah dan juga
tinggi ya. Selepas beberapa waktu menggunakan cycle, saya akan tukar ke one shot untuk mengelakkan dari floating loss yang lama. Okey, ni contohnya lah. Dah beberapa hari ni saya buat video kan. So jadi saya sibuk, saya tak ada masa untuk one shot. Maksud untuk saya nak buat manual pasang pasangan trade saya, dagangan saya lah. So jadi saya akan buat cycle ya. So anda klik kat sini dan dia akan keluar cycle ya. So jadi saya gunakan semua cycle tanpa advance setting. Okey, tanpa advance setting. Jangan lupa tu ya. Cycle semasa pasaran rendah, anda kena tahu walaupun pasaran rendah ya. Ini penting juga anda kena tahu. Okey, apabila kita gunakan cycle ketika harga sedang rendah ataupun harga pasaran rendah ya, menurun ya. So, apabila pasaran menurun, anda kena ingat ini adalah trade dagangan. Setiap trade tu dia pasti akan ada turun dan naik. Ketika dia turun dan naik, walaupun pasaran tu tengah rendah, dia tetap akan membuat profit apabila harga tu naik. Walaupun kita tengok semuanya merah ya. So jadi jangan silap tu ya. So cycle ni saya gunakan juga ketika harga sedang menurun. Terutama 2-3 hari yang lalu saya sibuk, saya akan pasang cycle. Tetapi jangan lupa tanpa advance setting. Kenapa tanpa advance setting? Tanpa advance setting ni adalah pertama untuk mengelakkan daripada floating loss yang terlalu lama dan floating loss yang terlalu tinggi. Alright, so saya harap jelas ya. So itulah cara setting kedua yang saya gunakan. Okay, alright. So contohnya sekarang, katakanlah anda dah guna cycle ni dalam sehari. Nah, tiba-tiba anda tengok pasangan dagangan anda tadi dah tak membawa hasil ya. Anda nak biarkan saja pun boleh. Anda nak tukar dia kepada one shot pun boleh. Itu yang saya cakap tadi, one shot ini anda kena menggunakan your own common sense. Maksudnya macam Royal Q cakap lah, robot with human thinking and logic. Tu kita kena ingat. So jadi anda kena guna kreativiti anda. Bila masa anda nak menggunakan one shot? Di dekat circle ni pun you boleh gunakan one shot. Katakan dah lepas 1 hari you tengok pasangan dagangan anda itu sudah tidak mula mendatangkan hasil dan anda hendak clearance, jadi anda tukar. Stepnya sama aja. Okey, step dia sama sahaja. Anda klik dan tukar kepada one shot. Itu sahaja. Alright. So saya harap jelas dan semoga anda boleh mengguna, dan kebiasaan dalam grup saya mereka suka guna yang ni. Sebab mereka memang buat duit. Kadang-kadang diorang sibuk dengan kerja dan sebagainya, anaklah, suami, nak melayan suami dan sebagainya. So jadi mereka suka guna cycle without advance setting ni, memang mereka mendapat profit tanpa gagal setiap hari. Dan bergantung pada jumlah pair yang anda pasang. Selalunya saya akan sarankan kepada semua grup saya ya, anda letak 10 USDT saja. Ya, anda letak 10 USDT dan kemudian numbers of call margin anda adalah daripada 7 kita tukar kepada 3. Okey. So saya harap jelas ya, dan sekiranya tak jelas mungkin anda boleh komen nanti ya. So saya akan berikan penjelasan yang lebih lanjut ya. Alright, so itulah setting yang kedua ya, tetapan cycle tanpa advance setting. Alright, ini yang paling penting yang saya harap anda semua dengar betul-betul, dan saya harap
anda memahami apa yang anda lakukan. Alright, so tetapan ini adalah cycle dengan advanced setting. Alright, cara dia sama aja, tekan ni, letak cycle So, di cycle dengan advanced setting ini, anda tak boleh letak one shot. Anda kalau tekan one shot pun tak guna. Dia tak ada fungsi pun. Okey, bila anda tekan one shot kat sini, dia tetap akan replenishment. Robot tetap akan replenishment untuk anda. Alright, so jadi anda letak one shot kan, anda tak letak one shot, dia tetap akan replenish. Alright, so nanti saya tegur balik yang kenapa tak perlu letak one shot tu ya. Alright, so now masa pasaran rendah, okey, ini adalah terbaik kepada mereka yang berkemampuan. Ini untuk masa pasaran rendah pun boleh digunakan, masa pasaran tinggi juga boleh digunakan. Advanced setting kepada mereka yang memang hendak trade lama dan mampu untuk top up manual atau meninggalkan extra USDT untuk robot replenishment, untuk robot menambah. Okey, setiap pair yang robot rasa akan membawa keuntungan yang besar kepada pelanggan ya. So jadi setting ini bagi mereka yang hendak buat profit trade yang besar untuk long term ya, mungkin untuk 1 bulan atau 6 bulan atau setahun ya, atau 3 bulan, 4 bulan ya. So dia bolehlah menggunakan setting cycle with advanced setting ni. Alright, tetapi modal anda lebih ataupun mereka yang ada modal yang ekstra untuk bukan untuk kegunaan harian. Maksudnya anda perlu memang modal itu untuk ini aja. Modal tu bukan untuk anda nak beli makan anak, susu, pampers anak, jangan. Okey, sebab mana ini orang yang memang dia mempunyai keuangan lebih. Alright, dan dia nak buat lebih. Okey, dia nak buat lebih, katakan lebih daripada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan atau setahun pun boleh. Ya, so jadi jangan guna duit yang memang kalau anda memang cukup-cukup untuk hidup, jangan. Ya, kerana dia akan membebankan anda kerana dia akan berlaku floating loss yang terlalu lama. Ya, selain daripada floating loss yang terlalu lama, so mungkin anda orang yang tak berani mengambil risiko dan tak nak keluarkan, jadi dia float je lah macam tu. Dan selepas tu bila anda dah tak ada modal untuk tambah, itu satu lagi masalah. Alright, so sekarang sekiranya anda ingin menggunakan one shot apabila anda memasang tetapan cycle dengan advanced setting, boleh ke? Boleh. Macam saya terangkan tadi di one shot. Boleh, tetapi anda perlu pause dan tukar setting anda terlebih dahulu. Offkan advanced setting tadi, tukar ke one shot dan start semula. Okey, ini untuk mempercepatkan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, sekira pasaran merundung kita tukar kepada one shot ataupun tidak, mungkin dia akan mengambil masa juga lagi. So jadi jangan salah tafsir. Alright, nanti jangan pula kata Noraini kata boleh, tak, dengar betul-betul. Dengar betul-betul dan fahami betul-betul. Sekira anda ingin menggunakan one shot, katakanlah anda dah 2 bulan so lepas tu saya tengok pula pasaran masih merundung tapi mungkin semasa anda masuk tu pasaran cantiklah naik bermakna di situ anda dah ada buat profit dah. So sebab tu saya kata tadi anda boleh letak one shot dan anda juga boleh manual clearance ataupun manual liquidation. Sekira berani boleh buat. Nanti saya kongsi video orang yang dah 2 bulan 2 bulan floating loss dia. Nanti saya kongsikan video tu. Alright, so saya harap di sini jelas. Dan satu lagi nak saya ingatkan,
cycle dengan advanced setting ni adalah berisiko tinggi. Ya, ia berisiko tinggi dan saya ada kongsi tentang artikel mengenai kerana advanced setting ni dia juga dipanggil martingale. Okey, martingale ni bila kita pasang, okey tengok dekat sini ya. Bila kita pasang ini kita dah on kan ya. Kita on kan advanced setting kita ya dekat sini sebab kita letak 3. So di sini pun dia akan keluar 3 lah. 1 ya. First call, second call, third call. Tapi nampak kan dia double calling dia. Okey, so bila double calling dia ni multiply lah. So itulah setting advanced setting martingale dan ia adalah berisiko tinggi. Ya, kepada mereka yang tidak mempunyai kemampuan, hanya cukup sahaja, jangan berani-berani pasang cycle dengan advanced setting ini. Kecuali anda boleh monitor. Apa yang saya maksudkan anda boleh monitor? Contohnya, hari ini anda masuk, kemudian sehari 2 hari anda ada masuk untuk tengok dan kemudian anda rasa ia tidak berbaloi kepada anda bolehlah guna yang ini. Ya, tukar kepada one shot. Okey, tukar kepada one shot. Ataupun anda boleh manual liquidation ataupun manual clearance. Ya, dan anda tidak perlu menambah atau replenish dan sebagainya sebab ada ramai yang datang tanya dekat saya berapa nak replenish untuk saya keluarkan ni dan saya tak perlu sebenarnya. Saya dah buat 3 orang. Ya, saya dah buat 3 orang clearance tanpa kita replenish apa-apa. Hanya menggunakan sama ada yang pertama saya suruh dia buat dulu one shot, kemudian dia kata dia nak terus clearance, saya teruskan. Saya kata boleh, you tapi tukar dulu kepada setting tu dan you terus keluarkan manual. Boleh, ya. So jadi kenapa ia berisiko tinggi? Ya, kenapa ia berisiko tinggi dekat sini? Anda boleh baca mengenai martingale adalah sistem perdagangan yang sangat popular ya, berdasarkan peningkatan kedudukan setelah perdagangan yang membuat kerugian dan mengurangi setelah melakukan perdagangan yang membuat keuntungan. Okey, martingale ni kebaikan dia adalah begini, apabila anda dalam kerugian, tapi sebab anda pasang tadi martingale tu tadi, so apabila pasaran naik, dan anda membuat keuntungan daripada kerugian tadi, anda membuat keuntungan, ia akan mendablekan. That's why dia kata panggil multiply. Sebab tu kalau anda tengok setting dia ni, ya, kalau anda tengok setting dia ni, dia kan multiply 2, 4 dan sebagainya. Alright? So saya harap jelas ya. Alright, so now. So jadi martingale ni adalah anda multiplykan kerugian anda tadi apabila naik kepada keuntungan dia menjadi double. Okey, strategi ini didasarkan pada hayalan psikologi lah ya, berkenaan orang yang terkenal lah ya. Yang menyatakan bahawa kebarangkalian memperoleh keuntungan yang meningkat setelah membuat kerugian. Itu yang saya katakan tadi. Martingale dapat dikaitkan dengan sistem perdagangan berisiko tinggi. Itu yang saya ingatkan ya. Ia berisiko tinggi. Okey, ia berisiko tinggi. Walaupun ketika digunakan dengan betul dia dapat menghasilkan keuntungan yang lebih daripada mengimbangi bahkan perdagangan yang membuat kerugian tinggi juga. Dia boleh membuat keuntungan yang sangat tinggi, dia juga boleh membuatkan anda kerugian yang sangat tinggi juga ya. So jadi anda kena berhati-hatilah ya. So anda boleh baca di sini ada artikelnya ya. So saya juga ada kongsi ya di dalam Telegram saya ya. Artikel mengenai apakah pro and con ya. Pro and con menggunakan martingale dengan robot ya. Tetapi apa yang saya perhatikan ya, yang last saya clearance adik ni ya, adik ni dia dekat 2 bulan lah ya.
dia punya floating loss tu, dan dia menggunakan martingale, setting martingale, dan dia ada banyak pair yang dia letak. So jadi alhamdulillah, selepas saya buatkan clearance tu memang dia dapat banyak. Contoh macam AAVE dia, dekat dia masuk tu baru 190, tetapi semasa clearance dia dapat RM1,980 lebih Malaysia. Nampak tak? Itu dia punya kelebihan menggunakan martingale. Tetapi kena ingat, ketika bila waktu kita clearance tu, bahaya juga. So mungkin kita tak pasti dan kita clearance tiba-tiba hilang. Alright, cuma di Royal Q, pokok dia tak akan hilang. You tak perlu takut kerana dia akan bagi you di dalam bentuk kripto. Dan apabila harga kripto naik, anda boleh jual dan anda boleh mendapat berlipat ganda. Itu saja perbezaan dia. Tapi kalau di manual, sangat-sangat bahaya. Dan di robot juga anda kena berhati-hatilah. Anda kena tengoklah paras turun naik pasaran dagangan mata wang digital. So, jadi di martingale ni ada dua jenis martingale lah yang dipermudah apabila kedudukan perdagangan berlipat ganda, setelah setiap kerugian yang anda lakukan, dan yang rumit yang menuntut penguasaan dan pengendalian diri dari perniagaan kerana mereka harus menilai perdagangan mereka melalui sebahagian daripada siri yang hanya berakhir apabila keuntungan melebihi daripada kerugian. So itu saja untuk perkongsian saya petang ini. Inilah 3 cara yang saya gunakan, dan saya memang akan tukar-tukar. Cuma yang tetapan cycle dengan advance setting ni, saya buka satu akaun lagi di Royal Q. Yang ini saya akan biarkan dia berlarutan 3 bulan atau mungkin 6 bulan kerana saya ingin melihat berapakah keuntungan yang saya buat, dan kita tunggu. Kita tunggu hari ini berapa hari bulan? Hari ini 30 hari bulan Jun. Saya buat akaun kedua saya pada sekejap. Akaun kedua saya buat pada just a moment. Sebentar. Alright, saya buat akaun kedua saya pada 27 hari bulan 6. So, saya akan biar dia berlarutan dan saya nak tengok berapa hasil yang saya akan dapat menggunakan martingale. Menggunakan martingale. So, jadi tunggu dan lihat nanti selepas saya buat profit, saya akan kongsikan video saya sendiri untuk beritahu kepada anda semua. Alright, so itu saja untuk pagi ini perkongsian saya mengenai 3 cara setting atau 3 cara tetapan peribadi saya. So anda boleh ikut. So jangan lupa yang favorite ramai yang ikut yang ini, cycle without advanced setting. Okey, sebab ini sangat mudah, anda tak perlu tengok robot yang jalankan. Dan setting ini juga anda boleh contoh anda ada 100 USDT, anda boleh habiskan semua 100 USDT tu. Contoh anda nak pasang 5 pair. So anda letaklah 20 dah dapat 100 USDT kan. Anda tak perlu simpankan balance untuk robot replenishment ke dan sebagainya, tak perlu. Yang ini setting yang anda boleh letak, habiskanlah
berapa banyak duit anda pun. Sebab apa? Robot memang takkan. Apabila kita letak cycle tanpa advance setting ni, robot memang tak akan replenishment. Alright? Cuma robot akan berkali-kali liquidation profit kita. Okay, so saya suka letak 3 pasal saya tak nak dia berlarutan terlalu lama, kerana selalunya saya akan tukar sebelum saya tidur. Saya akan tukar pasangan dagangan saya lah. Alright, so jangan lupa apa yang saya katakan tadi, cycle tanpa advance setting ini, anda boleh habiskan semua duit anda. Kalau anda ada 50 USDT, anda nak pasang 5 pair, letak, habiskan semua. Ya. Dan sekira anda ada 100 USDT pun sama, anda boleh buat itu. Tak perlu tinggalkan apa-apa balance untuk robot replenishment. Kerana cycle without advance setting ni, dia tak akan lakukan apa-apa replenishment. Itu yang saya dah monitor, ya, yang saya dah perhatikan. Alright, robot hanya akan lakukan replenishment dengan ini, cycle with advanced setting. Okay, cycle with advanced setting, dia akan lakukan replenishment, dan anda memang kena tinggalkan lebihan untuk robot. At least 50% atau 70% atau 30% daripada setiap pair yang anda pasang. Contoh total pair, katakanlah anda masuk 5,000, so mungkin anda boleh tinggal 2,500 untuk robot. Melakukan tambahan kepada setiap pasangan anda apabila robot rasa pasangan dagangan anda itu boleh membawa keuntungan yang besar. Saya harap jelas penjelasan saya pagi ini kepada anda, dan selamat mencuba. Selamat mencuba 3 cara peribadi yang saya gunakan tetapan di Royal Q. Saya doakan anda dirahmati dan mendapat profit yang banyak dan besar, ya. Dan semoga anda berjaya, happy trading, ya, bersama Royal Q. So, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Dan jangan lupa jangan lupa tolong like, tolong subscribe dan tekan butang loceng. Sekali lagi, saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Sampai kita ketemu di video yang akan datang. Bye-bye.